murid-murid, apa khabar? Hari ni ada satu benda cikgu nak tunjuk pada murid. Yang pertama, murid-murid nampak tak ini apa? Okey, ini adalah duit shilling. Dan barang yang kedua, tudung botol plastik. Jadi, hari ini cikgu nak tanya, kalaulah cikgu rendamkan kedua-dua barang ini dalam air, murid-murid rasa yang mana akan tenggelam, yang mana akan timbul? Boleh tak ceritakan dengan cikgu nanti? Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid cikgu hari ini? Cikgu harap semuanya sihat untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah mengenai tenggelam dan timbul. Murid-murid nampakkan objek yang cikgu dah tunjukkan sebelum ini. Ada duit shilling dan tutup botol plastik. Jadi bagaimana kita nak tahu yang mana akan tenggelam, yang mana akan timbul? Okey, mari kita lihat selepas ini. Okey murid-murid, mari kita lihat dahulu apa yang murid akan dapat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini, murid akan dapat membaca untuk menyatakan maklumat tersirat berdasarkan bahan grafik. Okey, kita lihat pula apa aktiviti yang murid akan buat untuk pembelajaran kita hari ini. Ada 3 aktiviti yang murid akan laksanakan untuk hari ini. Yang pertama, murid akan mengetahui apa itu maklumat tersirat. Kemudian yang kedua, murid akan membaca dan memahami petikan dan gambar. Kemudian aktiviti yang ketiga, murid akan menyatakan maklumat tersirat dalam bahan grafik. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dahulu apa itu maklumat tersirat. Murid-murid pernah dengar tak maklumat tersirat? Jika sebelum ini kita pernah belajar tentang maklumat tersurat. Okey, maklumat tersurat adalah maklumat yang kita boleh dapati dan kita nampak dalam petikan. Tetapi maklumat tersirat ni bagaimana? Okey, mari kita lihat. Okey murid-murid, maklumat tersirat ni adalah maklumat atau isi yang tiada dalam petikan dibaca. Bermaksud maklumat ini adalah maklumat yang perlu kita fikir sendiri, yang perlu kita beritahu sendiri yang berkaitan dengan petikan yang kita baca. Kemudian isi atau jawapan yang tersirat ini memerlukan kita untuk berfikir. Itu beza maklumat tersurat dan tersirat. Biasanya tersirat ini adalah maklumat yang kita tidak nampak dalam petikan tersebut. Maklumat tersebut kita perlu fikir sendiri untuk kita memberi jawapan ataupun memberi maklumat. Okey, sekarang kita teruskan kepada aktiviti kedua kita, iaitu kita akan membaca dan memahami petikan dan gambar. Jadi murid-murid bolehlah rujuk dalam buku teks masing-masing pada muka surat 99. Jadi mari kita baca dahulu bersama-sama tentang petikan cerita ini. Tajuknya adalah tenggelam dan timbul. Okey. Cikgu Amar membimbing murid-murid membuat uji kaji sains. Mula-mula murid diminta mengisi air ke dalam gelas plastik. Jadi, Cikgu Amar ni dia membimbing ataupun mendidik murid-murid itu untuk membuat uji kaji sains, iaitu tenggelam dan timbul. Jadi, langkah pertama yang Cikgu Amar minta, dia minta murid-murid untuk mengisi dahulu air dalam gelas plastik. Okey. Kemudian, mereka diminta memasukkan duit shilling, tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang dipotong pendek ke dalam gelas. Yang berikut ialah hasil uji kaji yang dijalankan. Jadi kemudian lepas diisi air tadi, dia diminta oleh Cikgu Amar untuk masukkan duit shilling, tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang telah dipotong pendek ke dalam gelas yang berisi air tadi. Jadi kemudian selepas itu mereka mendapat hasil uji kaji tersebut. Jadi bagaimana hasil uji kaji tersebut? Mari kita lihat. Okey murid-murid, di sini kita boleh lihat ada 2 gambar yang menunjukkan bagaimana uji kaji sains itu dilakukan. Kita lihat pada gambar yang pertama dahulu. Okey. Di sini dia menyatakan batu dan duit shilling tenggelam di dalam
air. Batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Jadi, bila murid-murid meletakkan batu dan duit shilling, objek tersebut tenggelam dalam air. Di dalam gelas yang telah berisi air tadi. Kemudian pada gambar yang kedua, penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Jadi kalau objek batu dan duit shilling tadi tenggelam, untuk penyedut minuman dan tudung botol pula timbul di permukaan air. Dia tak tenggelam, dia hanya terapung di atas permukaan air. Jadi kita dapat simpulkan bahawa uji kaji sains ni, kalau objek batu dan duit shilling itu kan berat. Jadi dia akan tenggelam dalam air. Jadi kalau penyedut minuman tu ringan dan tudung botol tu pun juga ringan, dia akan timbul di permukaan air. Jadi kita lihat di bawah ini. Berdasarkan uji kaji ini, objek yang berat akan tenggelam di dalam air. Objek yang ringan pula akan apa? Di sini dia tinggalkan ruangan kosong untuk kita isi, untuk kita tafsirkan apa jawapan yang sesuai berdasarkan uji kaji yang telah dilakukan. Okey, mari kita teruskan. Okey, murid-murid, sekarang kita teruskan kepada langkah yang ketiga, iaitu kita akan menyatakan maklumat tersirat berdasarkan bahan grafik. Jadi, murid masih boleh rujuk dalam buku teks pada muka surat yang sama. Jadi, mari kita lihat semula pada gambar uji kaji kedua-dua ini. Kita lihat pada gambar yang pertama, apa dinyatakan? Batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Okey, batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Jadi, batu dan shilling ni adalah objek yang berat. Jadi, bila objek yang berat, dia akan tenggelam dalam air. Kemudian, kita tengok gambar yang kedua. Penyedut minuman dan tudung botol timbul di atas permukaan air. Jadi, penyedut minuman dan tudung botol ni merupakan objek yang ringan. Jadi, apa yang akan berlaku? Jadi, objek tersebut akan timbul di atas permukaan air apabila kita letakkan di dalam air. Jadi, kita tengok di bawah ini apa jawapan yang boleh kita isi. Berdasarkan uji kaji ini, objek yang berat akan tenggelam di dalam air. Dia dah kata objek yang berat, iaitu batu dan duit shilling akan tenggelam di dalam air. Kemudian objek yang ringan pula akan apa? Kita dah dapatkan jawapannya tadi apa? Bila ringan, dia akan timbul. Jadi di sini kita boleh isi jawapannya adalah timbul. Objek yang ringan pula akan timbul. Baiklah murid-murid, kita dah selesai laksanakan 3 aktiviti utama kita, iaitu kita dah tahu apa itu maklumat tersirat, kita dah baca dan fahami petikan cerita dan gambar. Kemudian yang ketiga tadi, kita dah nyatakan maklumat tersirat sebagai berdasarkan bahan grafik. Jadi untuk tugasan hari ini, apa yang murid perlu laksanakan? Murid perlu rakaman murid membaca petikan tadi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Jadi apabila dah siap rakam nanti, boleh hantar kepada cikgu dalam grup Telegram. Jadi, kita dah selesai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang cikgu curahkan memberi manfaat dan kejayaan kepada murid di kemudian hari. Jadi, kita jumpa lagi untuk mata pelajaran yang seterusnya pada hari dan tarikh yang cikgu akan maklumkan kemudian. Okey, bye. Assalamualaikum. Cikgu sayang kamu semua.